Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad, selawat dan salam ke atas junjungan kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, tabi'in, tabi'in sehinggalah sampai kepada kita Islam dan juga dakwah pada ketika ini. Baik, insya-Allah untuk ketika ni kita telah masuk sebenarnya siri yang ke-9. Sebelum daripada kuliah ni, sebenarnya kita baru habis sesi dengan Ustaz Kamarul Salam kan. Ustaz Kamarul Salam buat sejam. Daripada pukul 9 sampai pukul 10. Buat masa ni konsisten, nak buat hajatnya buat setiap hari. Jadi mungkin waktu kuliah ataupun tazkirah pengisian sirah ni akan berubah waktu. Jadi borang soal selidik, ana rasa dah sampai dah dekat semua ikhwah. Untuk kita nak tengok komen, antum kena bagi komen feedback sama ada bagus ataupun tidak bagus, nak tambah balik. Semua benda tu dekat dalam borang. Siapa yang tak dapat lagi boleh tanya dengan murabi kita nak ikut laluan murabi. Kalau lambat juga boleh PM lah kepada geruk ta'lim ni. Insya-Allah. Sebab kalau kita buat 2 jam penat juga Ustaz sejam kemudian sambung dengan anak InsyaAllah kita akan terus masuk kepada kuliah Sirah Nabawiyah Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Baik, insyaAllah kita telah masuk siri yang ke-9. Tajuk yang anda letak siri yang ke-9 ni adalah Jalan Islam perlu kepada dakwah. Nak terima Islam, kena ada orang dakwah pada kita. Nak sebarkan Islam, nak Islam ni orang rasa, nak kembangkan Islam, perlu kepada dakwah. Lepas dakwah, ada ujian ke atas pendakwah. Jadi siri ke-9 ni tajuk dia panjang sikit lah. Kalau ada rezeki, hasrat anak adalah bila habis siri ta'lim ni, anak akan cuba untuk nak buat rumusan kepada pembedahan siri-siri kuliah ni lah. So kita buat fake sirah yang baru. Baik, insyaAllah kita tengok pada tajuk subtopik yang pertama dalam siri yang ke-9 ni anak tulis apa? Penyiksaan individu. Kalau tengok beberapa siri peristiwa yang sebelum ni, dakwah Rasulullah dengan dakwah fardiyah, kemudian Rasulullah SAW buat tajmik pada orang-orang yang dia target tu dalam kalangan orang-orang mungkin. Kalau kat college tu kita ada banyak college kan, okay, ambil college yang kita rasa berpotensi. Kalau tak boleh juga, kita akan buat lebih banyak kepada beberapa college kita try. Maka Rasulullah SAW buka kawasan, iaitu di atas Bukit Safa. Kesan dia apa? Maka inilah sifat dakwah. Sunatullahnya akan ada ujian. Pertama yang dilakukan adalah Abu Lahab. Kita tengok, bila orang tu, ikhwati fillah, kita kena beriman dengan sunatullah macam ni. Siapa yang lebih kuat buat dakwah, maka dia akan lebih kuat ujian dia, maka dia lebih tinggi darjat dia. Tengok, Rasulullah SAW buat dakwah sungguh-sungguh. Apa yang Abu Lahab buat? Abu Lahab buat, beliau telah ceraikan isteri anak daripada Rasulullah. Siapa anak Rasulullah yang kahwin dengan anak Abu Lahab? 2 orang iaitu Ruqayyah dengan Ummu Kalthum. Kahwin dengan Utbah dengan Utaibah. Orang Arab dulu kahwin bukan sebab cantik, tapi kahwin sebab keturunan. Macam kita lah, kita hari ni kahwin sebabkan agama tu kan. Kan ikhwah-akhwat kahwin sebab agama, sebab tarbiyah dakwah kan. Nak ceritanya, ujian pertama yang Rasulullah terima adalah anak dia bercerai. Dia boleh jadi masalah pada jiwa. Jiwa ni apa? Tekanan. Okay, kedua, bila Rasulullah SAW meninggal anak lelaki semua, yang terakhir sekali Qasim. Bila meninggal Qasim ni, Abu Lahab dia kata apa? Kata Rasulullah, kamu dah tak ada zuriat yang kuat. Zuriat yang kuat maknanya lelaki. Dah tak ada lelaki. Pada mereka adalah bila ada lelaki, dia adalah kekuatan kepada keluarga. Seperti mana kita tengok hari ni, raja-raja kalau tak ada lelaki, mereka risau sebab tak ada orang yang akan mewarisi. Tetapi Rasulullah SAW diajar oleh Allah. Allah turunkan dalam surah Al-Kawthar. Allah nak bagi kefahaman. Bukanlah lelaki itu penyambung risalah, penyambung riwayat, penyambung keturunan. Tetapi yang menyambung adalah mata-mata dakwah. Siapa yang ada mutarabbi, dia untung. Mata dakwah daripada dia akan terus dapat saham kepada dia. Inilah mata rantai yang lebih besar, yang sebenarnya. Bukan kata-kata Abu Lahab. Ketiga, apa yang dia buat oleh Abu Lahab dan isteri dia? Setiap pagi dia akan blok laluan. Dia akan letak duri-duri
di atas jalan Rasulullah SAW. Every morning, setiap pagi, bayangkanlah. Nak ceritanya Rasulullah buat dakwah, lagi kuat ujian ke atas dia. Nanti kita akan tengok juga sahabat Nabi yang juga buat dakwah kuat, maka ujian ke atas dia juga. Siapa lagi yang buat ke atas Rasulullah ni? Jiran Rasulullah. Rasulullah ada jiran bernama Uqbah bin Abil Mu'aid. Nanti kita akan tengok Abil Mu'aid ni dia buat apa ke atas Rasulullah. Apa hubungan Abil Mu'aid? Anak dia, Uqbah ni dia buat ke atas Rasulullah. Punya jahat ni dilempar najis. Kemudian Hadi ibnu Hamra. Kemudian dengan Hakam. 3 Rasulullah ada jiran ni, semua tak boleh pakai. Nak ceritanya Rasulullah buat dakwah kepada jiran ni lah, dia jadi ujian macam ni. Sebab tu orang yang lebih kuat buat dakwah, ujian dia akan tingkat darjat keimanan ujian dia. Sebab itulah bila kita lagi buat dakwah, kita rasa kenapa ujian ni bertiba-tiba? Akademik, result, kawan-kawan, family. Sebab antum telah melakukan sunatullah. Buat dakwah. Baik, kita tengok lagi Abu Jahal. Abu Jahal ni, jahat tak jahat dia pernah offer kepada, ini yang disebut tadi, Abdullah ibn Mu'aid. Abdullah ibn Mu'aid ni, Ibn Mu'aid dia ada anak. Satu Abdullah, lagi satu Uqbah. Uqbah yang jahat tadi tu. Dia baling najis, dia baling je. Yang ni Abu Jahal offer, siapa berani nak letak perut najis unta ni ke atas Rasulullah ketika tengah solat. Kemudian, anak kepada Ibn Mu'aid, Abdullah, aku. Kemudian dia ambil. Fasa-fasa fizikal ni, dia datang bila tau? Bila Islam mula diiklankan. Ujian yang banyak ketika ni, kalau tengok kepada sirah dia kata apa, yang banyak frontliner ni, diuji adalah 2 orang ni, Rasulullah dengan Abu Bakar. Abu Bakar apa ujian dia? Sebab dia buat dakwah juga. Bayangkan Abu Bakar yang keturunan yang baik ni, kemudian dia daripada orang-orang yang orang hormati dia ni pun kena seksa. Antara ujian dia kena ikat di pokok. Sebab apa dia kena ujian macam ni? Sebab dia buat dakwah. Lagi kuat buat dakwah, itu formula dia. Sunatullah dia lagi kuat buat, lagi kuat ujian. So siapa yang kena ujian, memang itulah sunatullah dakwah. Kemudian Abu Jahal pula, dia buat apa? Dia pernah halang Rasulullah SAW solat. Kemudian Nabi pun bersabda, Aula kafa aula. Al-Akhnas ibn Shuraib al-Saqafi. Dia ni memang mulut mencarut. Mulut dia ni mencarut ni. Dia pernah sebut kepada Rasulullah SAW dengan kata-kata yang kutuk lah. Mulut dia, ya Allah, hai. Masin Tapi nak ceritanya, Rasulullah SAW sabar dan terima ayat daripada Allah. 4 ayat. Wala tuqtu kulla halla fi mahin. Kan ayat cerita tentang apalah sekali Allah nak terukkan Al-Akhnas ni, sebenarnya dia adalah anak luar nikah. Sampai dengan perkataan zanim tu. Jadi dia pun malu dengan sendirinya. Rasulullah SAW pada awal tak tahu, tak ada orang pun tahu keturunan dia. Tapi Allah yang membuka aib dia. Sebab tu bila kita buat dakwah, sebab Allah melindungi kita. Allah tahu kemampuan kita. Al-Akhnas ibn Shuraib as-Saqafi, dia dimalukan oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa lagi sahabat Nabi yang lantang? Dia buat dakwah juga. Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ni dia pernah buat baca Al-Quran jahar di tengah-tengah Kaabah. Dia tidak menyeru, tapi dia membaca supaya orang mendengar. Itu juga seruan lah sebenarnya. Apa yang jadi kat dia? Abu Lahab datang, tampar muka dia. Kemudian kita pernah famous kisah Abu Zar Al-Ghifari. Dia kena belasah setiap hari. Dia datang 3 hari berturut-turut. Kemudian Al-Abbas, Ibn Abbas datang tegur. Kamu tahu tak kamu belasah siapa ni? Ni keturunan Ghifar. Kita kena seksa nanti ni. Lepaskan dia. Formula Rasulullah SAW. Kalau kita boleh ambil kisah ibrah daripada Abu Zar ni, Rasulullah SAW tidak halang di awal-awal untuk nak buat dakwah. Abu Zar dia pergi depan Kaabah, kemudian dia kena belasah. Tang. Esok dia datang lagi, lunyai lagi kena pukul. Lusa datang lagi. Kemudian barulah Rasulullah tegur dia. Tak boleh macam ni, kamu kena baliklah. Poinnya apa? Poinnya nak cerita. Dalam dakwah ini memang kena buat dan usaha dulu. Hasil serah pada Allah, kesan dia pun serah kepada Allah. Kerja kita adalah try, buat je. Kemudian kalau tak jadi selepas 3 kali, try cara lain pula. Bukan sekali dah putus asa. Dah cakap, tak boleh lah, dah buat lah sekali. Tak boleh. Kena buat. Rasulullah SAW pun tegur Abu Zar punya tindakan tu. Rasulullah tidak putuskan dakwah dia. Kamu buat kat tempat lain pula. Sebab dengan sifat dia tu lebih diterima oleh kaum Bani dia. Cara dia keras. Baik. Apa ibrah yang boleh kita ambil? Pertama,
daripada peristiwa-peristiwa yang ke atas kita cerita tentang ujian-ujian, ke atas individu kenapa individu yang anda ceritakan tadi? Sebab mereka ni buat dakwah. Bila orang tu buat dakwah, ujian ni akan setimpal dengan dia. Lagi kuat buat dakwah seperti mana Rasulullah kuat, maka ujian tu lebih kuat. Itu formula dia. Lebih kuat buat dakwah, lebih tinggi ujian dia. Kalau kita buat ala kadar dan mengambil jalan yang selamat, maka ujian yang Allah bagi adalah ala kadar dan rasa selamat. Tak best kan, tak ada ujian yang kuat. Nak rasa ujian yang kuat, buatlah dakwah total. Polis kejar, anak buah attack balik. Kita tak nak lah macam ni. Kan, kita tak berdoa pun sampai macam ni. Tapi nak cerita ujian tu, kita kena ready bila kita buat sungguh-sungguh. Kemudian ibrah yang pertama. Sunnah jalan dakwah ini ada ujian. Jadi jangan expect jalan ni smooth dia. Bila mula, dia akan ada halangan. Bila orang tu mula lari, ada masa dia akan krem kaki. Bila kereta jalan, ada masa kena isi minyak, kena turun juga. Bila laptop selalu guna, ada masa laptop ni akan hang. Bila guna handphone, ada masa handphone ni jatuh dan retak. Dia ada. Bila buat macam ni, jadi macam ni. Bila buat dakwah, maka halangan lah kerjaan dia. Kedua, kita kena tengok juga ibrah daripada fungsi sirah bila kita belajar ni. Apakah fungsi sirah bila kita dengar kisah-kisah ni? Pertama, kisah-kisah sirah ni adalah untuk nak kuatkan jiwa. Ujian, bila kita ditimpa ke atas kita akan tengok orang lain pun pernah ditimpa benda yang lebih kurang sama. Bahkan macam dekat dengan kita. Kedua, fungsi sirah ni adalah pengalaman orang lain supaya nampak hala tuju tu nak ke mana kan. Bila ujian yang diorang buat tu dengan pengalaman tu, diorang nampak ke mana. Bila kita juga ditimpa ujian, kita akan nampak ujian lepas ni apa yang akan jadi lepas ni. Apa yang akan jadi, boleh jadi. Boleh expect benda tu kemudian. Sirah ni benda yang gaib, yang kita tak nampak dahulu. Tapi kita tahu ia akan jadi. Bila cerita tentang kisah sirah yang kita sedang bincang ni, boleh jadi apa tau? Sebenarnya kita akan expect. Dia rahsia Allah, kita tak tahu ke depan ni jadi macam mana. Tapi kita boleh agak apa yang mungkin akan jadi lepas ni. Lepas ni. Dengan kita tengok sirah. Sebab itu dengan sirah ni sebenarnya dia adalah formula. Ketiga, fungsi dia. Ibrah daripada peristiwa ni, jalan Islam ini perlu kepada dakwah. Kalau tak buat dakwah, ini adalah agama falsafah. Falsafah ni kan dia banyak reka rasa, banyak berteori, buat skrip sendiri, membayangkan. Orang falsafah tu yang kita tengok ni, Plato, Yunani, orang yang sibuk mabuk dengan falsafah, dia pun sebenarnya tak mampu nak buat apa yang difalsafahkan. Mana ada? Tak ada. Sebab dia bermain dengan teori. Tetapi nak tengok falsafah yang sebenar adalah tengoklah sahabat Nabi. Sahabat Nabi, dia membenarkan apa yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran bukan benda falsafah. Al-Quran adalah benda yang teori praktikal. Yang memang logik. Dan lahirnya orang-orang yang logik. Lahir depan mata kita. Kisah sirah yang sangat super power lah. Okay, ibrah. Kita cerita tadi ibrah. Agama tentang agama ni. Agama Islam ni dia bukan benda yang falsafah. Seperti mana orang yang buat agama sendiri dengan agama falsafah. Plato, Aristotle. Jadi agama-agama yang berlaku ni, diorang ni buat teori sendiri, tetapi diorang tak boleh nak jadi seperti mana falsafah yang dia cerita. Tengok Islam pula, falsafah Islam, dia jadi. Al-Quran tu macam tu, sahabat Nabi jadi macam Al-Quran. Nanti boleh ada masa buka surah Al-Hashru ayat ke-9 sampai ayat ke-11. Allah cerita, benda tu memang logik. Tapi inilah Islam. Islam ini dia agama yang berjalan, yang hidup. Dan dia bukan falsafah. Kemudian kesan dakwah, kita cerita tadi tentang bila buat dakwah, dia akan bagi kesan pada diri dengan sekeliling. Macam mana anak cerita tadi, dengan peluang yang daripada muassis ni bagi planning kepada perancangan nak buat taklim ni setiap hari. Yang orang yang buat setiap hari ni sebenarnya agak besarlah pahala dia insya-Allah. Dan antum yang mendengar setiap hari, masya-Allah, konsisten tu moga Allah ganjari. Sebab nak menyedia, nak prepare satu hal, kemudian nak tetapkan pada waktu yang macam ni, nak kena cari line semua kan. Sama juga pada yang mendengar. Sebab tu sesi-sesi macam ni rasa kena appreciate each other. Ana bila diberi peluang ni, ana kena hargai betul-betul dan buat betul-betul. Anak akan study betul-betul dan sampaikan betul-betul. Bagi nota. Baca tak baca tu nombor 2 lah kepada orang yang
tak sempat nak baca kan. At least dah download pun alhamdulillah kan. Ada simpanan yang mungkin satu masa nanti akan baca. Ataupun orang yang macam antum kena ready nak mendengar, duduk. Kalau macam Ana dimaklumkan dekat Ikhwan UTHM siap pakai projector lagi, tengok ramai-ramai. Besar lah pahala pada orang yang buka data tu kan. Jadi insya-Allah kita tengok lagi apa lagi ibrah dia. Itu pada diri Ana sendiri dapat menguasai lebih. Kepada orang yang sekeliling kita pun dapat kesan daripada bila kita buat dakwah. Sehingga sekeliling kita ni mula akan beri ancaman. Okey, macam tadi kita cerita macam baik je. Tapi dia tidak secantik itu. Dakwah ini memang dia akan ada ancaman yang lebih besar lah lepas ni. Bila kita buat dakwah akan ada orang yang suka, ada yang tak suka. Sehingga dia boleh jadi ke tahap penyiksaan. Tetapi kena ingat, dakwah tidak boleh terhenti. Jadi apa yang Rasulullah SAW fikirkan dalam keadaan dah buat DF, dah buat tajmid berfokus, dah buat tajmid lebih besar, ancamannya lebih kuat. Individu yang kita cerita tadi, setiap individu tu dah mula kena. Semua individu. Tetapi yang diceritakan dalam buku Rahikul Maktum terhad lah, sebab dia di fasa rahsia kan. Kemudian beberapa orang yang ditonjolkan seperti mana anda sebut tadi, Ibn Mas'ud contohnya. Kemudian yang kena ke atas Bilal, kemudian yang kena ke atas Abu Bakar, kemudian Ghifar. Nak ceritanya Rasulullah berhenti tak dakwah? Tidak. Rasulullah fikirkan dakwah kita kena berhijrah di tempat yang boleh diterima orang yang baik. Tengok dia cari tempat medan yang baru yang berkualiti. Seperti itu juga dakwah kena fikir macam tu. Bila buka medan bukan Ana dekat rumah Ana ni dekat dengan college, Ana masuk je lah college. Dia bukan macam tu, kena analisa. Bagus tak college tu? Orang-orangnya ramai ataupun tidak? Berapa tahun dekat sana? Dia apa? Dia diploma ke, hanya untuk college ke, ataupun sampai PhD? Kena buat analisa seperti mana Rasulullah buat analisa untuk berhijrah ke Habsyah. Kerana apa? Kerana di Habsyah itu ada orang, Raja Najasyi yang telah beragama Kristian. Dia dekat dengan Islam. Raja Najasyi ni orang yang baik. Jadi kali pertama Rasulullah hantar sebanyak 12 orang. Ini adalah preparation. Kalau diceritakan dalam buku fiqh sirah, dia kata apa? Ini adalah persediaan dakwah. Boleh jadi serangan bertubi-tubi ke atas Mekah ni sahabat Nabi tak boleh tahan. Bukan tak boleh tahan jiwa. Boleh jadi mereka ni dibunuh. Seperti mana yang berlaku ke atas Sumayyah. Kematian demi kematian. Jadi kena backup hantar 12 orang saja. Bila mati dekat Mekah, boleh jadi ada orang lagi yang membawa agama Islam. Macam tu juga backup dalam tarbiyah kita. Kita kena ada orang yang memang kaedah sulbah dengan orang yang memang kita dalam proses nak bina. Ada masa kita bawa kaedah sulbah ni lebih sedikit bahan dia kan. Sebab itu dia ada perbezaan kan. Untuk nak apa? Untuk nak ada pembinaan yang lebih jitu dan kualiti. Siapa orang yang pergi ke Habsyah ni? Antaranya adalah Ja'far. Jadi bila sampai sahaja di sana, orang Quraisy ni pun dapat tahu. Dengan cepatnya dia pergilah terus jumpa. Dia buat penipuan. Hati-hati wahai Raja Najasyi. Dia orang ini Ja'far bin Abi Talib ya. Mereka ni akan datang untuk nak burukkan agama kamu. Dia akan menceritakan tentang Nabi Isa kamu. So daripada grup yang pertama datang 12 orang, kemudian grup yang kedua pun datang, ada yang kata 38 orang, ada riwayat yang kata 50 orang. Orang Quraisy dia hantar orang-orang yang hebat, yang pandai bercakap, diplomasi, yang ada hubungan dengan Raja Najasyi. Siapa dia? Dua orang ni, Amru al-As. Nanti ada rezeki kita akan dengar kisah-kisah orang-orang ni. Amru al-As dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Mereka berdua ni, dua orang je pergi bertemu dengan Raja Najasyi. So dua orang ni, dia orang minta supaya bawa pulangkan semula orang-orang daripada Mekah. Mereka ni datang bawa agama yang dia akan mengganggu agama kamu di Habsyah ini. Najasyi pun tanyalah soalan. Sebab orang-orang dua orang ni lah, Amru al-As ni dia asyik trigger je kan. Sehinggalah nama kepada Nabi Isa. Esoknya Raja Najasyi panggil, boleh tak kamu cerita tentang Nabi Isa? Ja'far pun dia sebut, huwa Abdullah wa rasuluhu wa ruhuhu. Ja'far Nabi Isa pula. Raja Najasyi dia rasa apa? Oh sama. Inilah sebenarnya Rasul. Sama yang diceritakan. Dia tidak memburukkan. Nak ceritanya Hanif, Raja Najasyi ni seorang yang baik. Dia menerima kata-kata yang baik. Dia tidak
menghukum orang tu. Ni tak ni, dia ada benda di sebalik kata-kata dia ni. Tidak, sebab dia memang orang yang Rasulullah dah kaji Habsyah ni macam mana. Bila Ja'far dia baca daripada ayat surah Maryam supaya lembut hati Raja Najasyi ni. Dia ada cerita tentang Kristian di dalam ayat tersebut kan, supaya lembut hati orang-orang Raja Najasyi ni sendiri. Esoknya tak puas hati lagi, Amru al-As ni datang lagi. Dia offer lagi pujuk. Ketika itulah Raja Najasyi dia kata, ni ambil harta semua kamu ni balik. Belah daripada sini. Okey, kita tak nak cerita panjang dekat situ. Poinnya dalam peristiwa tahun keempat Hijrah ni, Rasulullah SAW telah buka plan medan yang baru sebagai backup. Satu. Kemudian medan yang dia tengok tu dia analisa sehinggalah dapat Habsyah. Dua. Sebab tu dalam dakwah kita kena tengok dua-dua sisi ni. Ada plan backup QS dan ada medan yang nak buka tu kena tengok ciri-ciri medan tersebut. Dalam bahasa Melayu kita, dalam bahasa Arab muntijah lah. Negara medan yang bagus. Kalau ada beberapa medan, tengok medan yang bagus. Dan syarat ni kena duduk kat sana lah, bukan dakwah jauh-jauh. Rasulullah hantar Ja'far, boleh saja nak buat dakwah patah balik, dakwah patah balik, tak, kena duduk di sana. Ada benda yang sedang ditunjukkan lah dalam sirah ni. Baik, apa yang berlaku tahun yang ke-6 pula? Tadi tahun ke-4 sampailah tahun ke-6. Dalam tahun ke-6, subtopik berikutnya tahun ke-6, Quraisy dia menekan orang Islam. Cara dia menekan adalah dia nampak backup besar orang Islam ni adalah Abu Talib. Maka dia bertemu dengan Abu Talib. Dia kata kepada Abu Talib, dah tak boleh dah. Mereka hina agama kita. Mereka hina nenek moyang kita ni. Yang aku nampak engkau sahaja, wahai Abu Talib. Maka Abu Talib ni nak cerita Abu Talib ni akhirnya panggillah Rasulullah SAW. Janganlah kamu menyusahkan. Boleh jadi aku rasa susah. Ayat sangat cantik, hikmah. Sebab tu bila jadi orang tua ni, abang-abang yang lama-lama ni, kita lah abang-abang yang lama kepada adik-adik, bahasa akhlak ni sepatutnya makin lembut, makin lunak. Orang yang mendengar tu dia rasa dekat. Jadi Rasulullah SAW pun menjawab, Ya Abu Talib, kalaulah bulan di kiri, pernah dengar kan ayat ni? Bulan di kiri, kanan Okey, hadis ni Imam Az-Zahabi dia kata hadis ni dhaif. Benda yang Rasulullah buat tu seperti tak logik. Kalaulah kata kita Mekah, benda tu bolehlah nampak dan boleh capai. Tapi nak ceritanya dalam kata-kata Ibn Hajar Al-Asqalani dia ambil juga hadis ini. Sebab hadis dhaif ini pada Ibn Hajar dia perlu supaya dia nampak inilah sirah. Dia kena ada kronologi. Baik, tak naklah berbincang tentang khilaf. Cukup kepada kita tahu ada ni pertemuan Abu Talib dengan Rasulullah SAW yang merayu kepada Rasulullah. Bila dengar kata-kata Rasulullah, maka Abu Talib pun dia kata, dia teresak-esak dan dia kata, buatlah, teruskan ajaran kamu. Bila keluar, dia tanya Abu Talib, apa cerita? Abu Talib, Rasulullah dah berhenti ke? Abu Talib kata, biarkanlah dia buat. Tak boleh jadi ni. Kabilah Quraisy dia hantar seorang budak yang bagus seperti Rasulullah SAW. Namanya Umarah ibn Mughirah, anak kepada Mughirah. Dia kata, wahai Abu Talib, kau bagi Muhammad, kami bagi Umarah ni. Sebab Umarah ni orang yang paling bijak, genius, berkualiti, yang kehadapan di Mekah. Kami nak ambil Muhammad sebab nak bunuh. Kamu ambil lah. Umarah ni kami bagi. Ni anak kau. Nak cerita sampai satu tahap, musuh ni buntu, dia bagi benda dia sayang pun dia bagi. Anak sendiri. Anak sendiri. Macam kita lah, ada anak. Nah, ambil. Jangan duduk dengan ayah, duduk dengan dia. Jawab Abu Talib, dia kata apa? Buat apa aku nak ambil Umarah ni? Umarah ni bukan anak aku, Muhammad anak aku. Buat perabih-berah je. Abu Talib dia terus bersama dengan Rasulullah SAW. Kita akan tengok apa ibrah yang boleh diambil daripada kata-kata Abu Talib ni lepas ni. Kemudian ingat lagi tak nama Utaibah? Utaibah bin Abu Lahab ni bekas menantu Rasulullah. Boleh jadi jahatnya tak jahat ni kan? Dia lemparkan najis, dia koyakkan baju Nabi, dia ludah kepada Nabi, sehinggalah
Allah matikan dia, dia dibaham oleh singa dalam di Syam. Diceritakan dalam buku kitab sirah lah. Okey, sekarang ni kita cerita tentang ibrah daripada peristiwa Quraisy terus menekan pada tahun ke-6 ni. Apa ibrah dia? Pertama, musuh ni dia akan cari jalan sehingga jalan yang tak logik pun dia akan buat juga. Seperti mana dia akan bunuh Rasulullah dengan cara tukar dengan anak dia. Musuh ni dia bekerja siang dan malam. Dia akan buatlah siapa sekali mungkin grup taklim ikhwah ni dia nampak ikhwah makin ramai ke dalam ni, dia akan block grup ni. Kita buat grup baru, last sekali dia akan block Facebook ni. Semua orang tak boleh nak guna. Sebab dia tak nak bagi dakwah ni tak berjalan. Kemudian nak ceritanya pelindung mungkin akan penat. Siapa pelindung ni? Abu Talib. Abu Talib ni dia bukan Islam pun ketika itu. Sebab dia tak ada Allah. Dia tidak ada motivasi. Hujung tu sebab siapa? Dia hanya buat sebab anak dia ni je yang bagus. Anak saudara dia ni. Sebab itulah. Tapi terus kena jelas buat dakwah ni. Seperti mana Rasulullah ni jelas buat dakwah ni. Dia buat tu sebab Allah. Dia tidak putus asa walaupun ayah saudara dia tak nak backup dia dah. Ambillah roh daripada dakwah Rasulullah. Orang kafir dia akan mungkin putus asa. Seperti mana Abu Talib dah nak putus asa dah. Tapi Rasulullah terus menggunakan ayat yang terus akan buat dakwah. Aku akan terus buat dakwah. Sebab tu antara orang kafir dengan orang Islam, yang kuat orang Islam buktinya adalah Abu Talib nak putus asa dah. Memang putus asa. Jumpa dengan Rasulullah, dia kata apa? Jangan kamu buat sehingga aku merasa susah. Tekanan. Sedangkan Rasulullah SAW yang lebih muda. Tekanan. Tetapi dia kata apa kepada orang yang paling dia sayang? Ayah, aku akan terus buat dakwah. Kalau kamu nak halang, silakan. Aku akan teruskan. Sebab dia ada motivasi Allah. So, ibrah yang boleh kita ambil adalah orang kafir akan putus asa. Manusia yang bernama Islam, dia tidak akan putus asa. Sebab tu kita kena hidup dengan Al-Quran. Kita tak akan putus asa daripada hidup ni. Sebab kita bawa Allah dalam kehidupan kita. Kita nak kejar redha Allah. Bukan kejar harta, bukan kejar pangkat, bukan kejar materialistik, bukan kejar nak kahwin, bukan kejar nak anak. Kita kejar Allah. Kita nak redha Allah. Nak Allah redha, kita nak buat dakwah sehinggalah manusia merasai Islam secara keseluruhan bila kita ada Ustaziatul Alam. Itulah motivasi kita yang lebih kuat sebenarnya. Dia menyokong ayat dalam surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tayasu min rauhillah. Jangan putus asa. Orang Islam tak akan putus asa sebab Rasulullah telah tanam kepada kita. Rasulullah tak putus asa ketika mana Abu Talib telah putus asa untuk nak backup. Dan kita akan tengok mungkin hari ini yang last sekali adalah pertahankan Nabi. Okey. Bila kita telah tengok dalam tahun yang ke-6 ni berlaku backup ke atas Rasulullah SAW, maka orang-orang yang berada yang membackup Rasulullah selain daripada Abu Talib, pertama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ni dia pernah tengah makan, tiba-tiba dengar Rasulullah kena seksa, dia bangun, dia tinggalkan makanan dia untuk nak cari Rasulullah, membentengi Rasulullah. Pertama. Kemudian kisah Utbah bin Abi Mu'aid. Utbah bin Abi Mu'aid ni adalah siapa? Anak Ibn Mu'aid lah, yang dia letak tahi tu Dia ni pernah cekik Rasulullah, tarik baju ni. Kemudian Abu Bakar datang, dia tarik balik. Takkanlah Abu Bakar, dia kata, takkanlah kamu nak bunuh Muhammad sekadar dia hanya berkata Tuhan aku adalah Allah. Come on lah. Kalau Rasulullah berkata, kamu lawan dengan berkata lah. Janganlah fizikal. Gentleman lah, gentleman. Abu Bakar nak ceritanya selepas dia dapat Islam, dia orang yang kehadapan, membackup Islam. Sebab dia buat betul-betul dengan kefahaman. Boleh je dia nak jadi orang profesional, tidak tarik balik. Tapi nak cerita ni, dia tegas dengan Islam. Bila Islam dia dihina, Rasulullah dihina, dia backup. Siapa lagi yang membackup Islam? Antaranya adalah Hamzah. Hamzah ni diceritakan dalam sirah begini. Bila dia tahu anak saudara dia Rasulullah kena baru je kena belasah dengan oleh Abu Jahal ni, dia datang, dia ketuk pakai busur panah tu. Kemudian dia kata apa? Kalau kamu buat Muhammad begitu, kamu juga kena buat begitu ke aku. Kerana aku dah Islam. Dalam sirah dia kata apa? Sebenarnya Hamzah tak nak. Hamzah tak Islam pun lagi. Dia dah tercakap. Sebab dia geram sangat. Dia teremosi. Kemudian dia pun kata, aku dah Islam. Come on.
Orang-orang ketika itu di dalam buku 41 Ibrah daripada Sirah Nabawiyah ditulis oleh Munir Ghadban, dia kata apa? Ketika itu mereka yang sekeliling Abu Jahal ni pun nak bangun, nak pukul balik kan. Kemudian dia halang. Biar Hamzah. Hamzah rupanya dia tercakap di Islam. Tapi lama-lama sebab tu kalau kata Hasan Hudaibi, paksalah diri kamu nescaya Islam, ikhlas tu dia akan datang. Mungkin awal-awal kita buat terpaksa dalam dakwah ni, dalam tarbiyah. Nescaya percayalah kita akan rasa manis dengan dakwah. Seronok je dengan tarbiyah. Buat je. Seperti mana Hamzah, dia dah terislam, dipecut betul-betul. Orang yang ketiga yang backup Rasulullah dan backup Islam adalah Umar Al-Khattab. Umar ni sebenarnya dia telah ada hint beberapa ketika. Iaitu apa? Dia pernah dengar Rasulullah SAW baca surah Al-Haqqah. Dia nyorok-nyorok dengar di sebalik mimbar. Jiwa dia telah masuk Islam sikit-sikit. Dia sebenarnya telah terkena tempias pun sikit-sikit. Sebab tu dakwah ni kita kena buat je. Boleh jadi orang sekeliling kita ni dengar tapi dia tak nak masuk dulu. Sehinggalah dia masuk dari tangan Sa'id isteri kepada suami kepada Fatimah, adik dia sendiri. Nak ceritanya teruslah buat dakwah. Ada orang yang mendengar Sa'id bin Zaid bin Naufal yang telah masuk Islam, iaitu suami kepada Fatimah. Kemudian Umar ni bila dia masuk Islam, dia kata apa? Dia pergi dekat Astro. Astro, kau bagi pengumuman sikit aku dah Islam. Di Mekah ni ada seorang bernama Juwaihil. Juwaihil ni mulut dia bising Dia gosip je, cari siapa-siapa buat bising, buat onar. Kemudian Omar dia jumpa dengan Astro Quraisy, nama dia Juwaihil. Kamu bagi pengumuman, aku dah masuk Islam, bagi. Omar pun dia pergi setiap rumah orang-orang Quraisy, dia bagi tahu aku dah Islam sekarang. Nak ceritanya pengorbanan, dia backup Rasulullah betul-betul supaya kalau apa-apa lepas ni cari aku, serang aku. Sebab itu orang yang lebih kuat buat dakwah, dia akan lebih kuat ujian ke atas dia. Omar dia kena ujian apa? Dia juga kena belasah. Sehingga dia kena belasah kat depan Kaabah tu, dia hampir pengsan. Kemudian dia pun kata, nanti bila kami ada 300 orang, siap hampa. Siap kau orang ni. Ditulis dalam buku Manhaj Haroki. Nak ceritanya, Umar Al-Khattab dia menganggarkan bila ada 300 orang Islam, siaplah dia orang. Itulah nisbah, orang kata menyokonglah teori 3% tu. Kemudian Rasulullah SAW pernah mendoakan antara dua Umarain, masuklah salah satu, sama ada Umar Al-Khattab ataupun Umar ibn Hakam, ataupun orang panggil Abu Hakam, ataupun nama lain dia Abu Jahal, iaitu Umar juga. Akhirnya Umar Al-Khattab masuk Islam. Semasa Umar masuk Islam, inilah dakwah mula lebih terbuka. Ujian lebih besar ke atas orang Islam. Sebab dakwah makin kuat, maka ujian lebih kuat. Itu sunatullah, kita kena ada formula tu dalam mindset kita. Lagi kuat kita buat dakwah, lagi kuatlah ujian ke atas kita. So Umar adalah kata orang yang terakhir daripada 10 orang di Jamin Syurga tu masuk Islam lah. Apa ibrah yang boleh kita ambil? Pertama, dalam dakwah ni kita kena ada orang-orang yang aktif, anasir taghyir, seperti mana Abu Bakar, seperti mana Hamzah, seperti mana Umar Al-Khattab. 3 orang ni dalam sirah diceritakan mereka ni berpengaruh masuk Islam. Dia guna pengaruh dia guna alat dia guna logam dia betul-betul. Dan mereka ni guna dengan sungguh-sungguh. Sebab itu dalam dakwah kita kena cari orang-orang yang anasir taghyir juga. Wallahu a'lam bisawab. InsyaAllah kita akan sambung pada hari esok. Tengoklah cara terakhir mungkin. Adakah ini cara terakhir? Orang-orang kafir Quraisy mula menggunakan cara diplomasi. Kalau tadi menggunakan orang, iaitu perantaraannya Abu Talib. Selepas ni mereka bertemu direct dengan Rasulullah untuk nak berbincang. Siapakah yang berbincang? Apakah isi perjanjian dia orang yang mereka bincangkan? Nantikan pada hari esok. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.